Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan dan puan kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kita cuba ambil balik ringkasan daripada kitab Faridatul Faraid sebagai mengingatkan balik, menyimpulkan balik dalam diri kita ni sejauh mana kita faham tentang aqaidul iman, simpulan iman kita. Jadi ingat, bila kita belajar ilmu akidah, ilmu tentang kepercayaan kita yang wajib kita imani. Jadi kita belajar tentang ilahiyah, tentang ketuhanan. Kita belajar tentang nubuwah, tentang kenabian. Dan kita belajar tentang sam'iyat, yakni perkara-perkara ghaib. Ini 3 bidang utama dalam ilmu akidah. Dan di sana setengah supaya kita mengenal juga hakikat alam ini, dibincang tentang mumkinat. Baik. Jadi kita tengok sikit lagi daripada sifat ma'ani dulu. Yakni yang keempat ni sifat hayat, sifat hidup. Ya. Jadi wajib kita beriktikad Allah Ta'ala itu hidup. Jadi sifat hidup ni mudahlah perbahasan dia, sebab kita faham hidup ni maknanya dia tidak mati lah. Mati itu mustahil bagi Allah. Dan dengan adanya sifat hidup ni, maka kalau kita kata ni kait dengan sifat-sifat yang lain, mana ia mengesahkan sifat-sifat yang lain, sifat kuasa, iradah, ilmu. Sebab kalau tak hidup, maka jadi kosonglah makna kudrah itu. Jadi perbandingannya, kalau kita makhluk, walillahi masalul a'la, bandingan untuk faham saja. Jadi kalau kita ni orang tu kuat ke mana pun, apabila dia dah mati, maka kekuatan dia tu tak ada faedah lah, tak berfungsi dah. Kalau dia orang yang matanya melihat, telinga mendengar, tetapi bila tak ada sifat hayat, maka semuanya jadi kosong. Maka atas makna itu, hayat itu, maka Allah Ta'ala ni dia hidup. Adapun hakikat hidup itu, kaifiat macam mana hidup Allah. Kalau hidup makhluk kita faham, kita nampak orang ni bernafas, jantung dia berdegup lagi, aliran darah berjalan elok, apa semua. Jadi kita kata dia hidup lah, dia bergerak lagi, nadi semua ada. Tapi Allah, macam mana hidup Allah? Jadi di situ kita
ketepikan perbahasan dia, maka bukan tempat bahas dia. Bahas cara hidup tu makhluk. Adapun Allah kita tak tahu, tapi kita faham makna Allah Ta'ala itu hidup. Dekat tu saja. Dan kita pun selalu kalau orang yang duk amal baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Ta'ala itu dia, tidak ada Tuhan melainkan dia yang maha hayyun, maha hidup, dan qayyum, yang berdiri tidak berhajat pada suatu pun. Baik. Jadi kita tak nak bahas panjang, cukuplah dekat tu kita kata untuk menyatakan kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala tu hidup. Baik. Kemudian kita tengok yang kelima, sama. Kemudian yang keenam, basar. Dan ketujuh, kalam. Kita terus nak masuk. Sama ni dengar, basar melihat, kalam bercakap, berkata-kata. Baik. Jadi tiga-tiga sifat ini, kalau tak ada mana-mana satu, maka sebenarnya dia membawa kepada kekurangan. Kalau kita kata Allah Ta'ala mendengar, mana dalil akli, dalil akal? Kalau kita nak berfikir, tengok apa dalil Allah Ta'ala ini maha mendengar, maha melihat, dan dia maha berkata-kata. Maka sebenarnya di sini tak boleh kita bagi dalil kita dengan kata alam ini. Sebab dulu-dulu sifat-sifat yang dulu, mana dalil kalau kata wujud Allah kan? Allah Ta'ala tu wujud. Mana bukti dalil kata Allah wujud? Bolehlah kita jawab alam ini. Sebab apa kita kata alam ni sebagai dalil? Sebab alam ni nampak terang-terang dia wujud, boleh dicapai oleh panca indera kita, boleh tengok, boleh pegang, boleh kaji, dan macam-macam lah kita menggunakan alam ni dalam kehidupan kita. Jadi wujud sungguh. Tetapi bila kita tengok pula hakikatnya, macam mana dia boleh wujud, macam mana dia dengan sistem peraturan dia yang elok, lagi orang kaji lagi takjub tentang kejadian alam ni. Dia ada fungsi, dia berfungsi macam ni. Dia ada peraturan dia yang sangat terperinci. Maknanya dia bukan berlaku wujud dia cara rambang ikut dan macam tu je. Jadi akhirnya kita kata alam ini mesti ada orang yang menjadikan dia, yang buat tu peraturan di sebalik yang nyata. Ada pencipta dia. Itu dalilnya kata alam ini sebagai dalil adanya Allah, yakni sebagai pencipta. Tapi di sini sifat sama, dengar, maka tak tepat kalau kita kata alam ini. Tapi pada orang awam ni bolehlah, sebab dia ada kaitan juga kan. Bila ada Allah tu, maka bila alam ni dalil dia, makna ada Allah. Allah tu Tuhan, Tuhan tu sempurna kan. Jadi bila Tuhan tu sempurna, yang sebenar-benarnya sama bahasa kalam ni adalah sifat-sifat kesempurnaan Allah. Mana mungkin dia ciptakan alam ini, dia ciptakan makhluk manusia terutamanya, begitu juga haiwan-haiwan ni, dia ada sifat dengar, dia boleh dengar. Jadi mana mungkin Allah Ta'ala sendiri tak boleh mendengar. Walaupun macam pernah saya kata dulu, kalau satu orang dia tak boleh mendengar, satu orang manusia, boleh tak kalau dia tukang rumah, dia buat rumah
jadi rumah tu, tapi dia pekak, tak dengar. Jadi Allah Ta'ala boleh tak buat alam ni kalau tak ada sifat mendengar? Boleh kita kata ni sebab akal lah. Tapi tentulah kekurangan sungguh kalau tak ada sifat dengar. Dan Allah Ta'ala sendiri, lebih-lebih lagi yang pertama lah kita kata, bila Allah Ta'ala sendiri menceritakan di banyak tempat tentang dia itu mendengar. Tak? Begitu juga dia maha melihat. Macam kita kata orang buta. Baik, kita tengok kadang takjub, manusia ni orang buta boleh buat macam-macam. Boleh buat macam-macam. Boleh berjalan tak pakai tongkat pun ada. Berjalan tapi dia buta. Boleh naik kenderaan, naik basikal, naik motor, ada. Kita heran. Tapi maknanya dia buta pun dia boleh buat. Dia boleh masak, dia apa. Saya ada adik-beradik saya. Dia memang buta 100% tak nampak. Tapi dia duduk dengan mak dia masak. Masak zaman tu lah ni tak ada lah dia. Dia masak pakai dapur kayu. Dapur kayu. Bukan macam lah kan, tap nyala lah, ada ni dapur kayu. Nak ambil kayu letak, nak cucuh dia. Macam mana dia tahu, dia nampak, tapi dia boleh buat kerja. Buat tepung talam, buat apa, tapi dia buta. Jadi maknanya dia boleh buat lah kalau dia buta. Dia boleh buat. Tu makhluk manusia. Jadi Allah buat. Nanya. Bukan Allah buat dengan sifat melihat, sifat mendengar. Allah buat, kita kata dulu, kerana sifat kuasa dia. Sebab itu wujud. Muafakat dengan sifat iradah kehendak. Dia nak buat, kuasa dia. Dan tentulah dia buat kerana dia berilmu pengetahuan. Dia sangat mengetahui. Maka wujud jadilah. Jadi dia tidak takluk pada wujud ni, pada benda, pada sifat mendengar dan melihat Allah. Begitu juga berkata-kata, bercakap, kan? Kita faham gitu. Baik, tetapi bila Allah Ta'ala nyatakan, contohnya dalam surah Al-Mujadalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sesungguh telah mendengar Allah Ta'ala perkataan yakni perempuan yang bersoal jawab mengenai suaminya, dan dia mengadu kepada Allah. Mengadu ni makna dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Wallahu yasma'u, dan Allah Ta'ala dia maha mendengar akan perbincangan ni, cerita perempuan yang mengadu mengenai suami dia. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat. Jadi di sini dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut dia mendengar dan dia melihat. Jadi kita pun sama. Setiap apa yang kita buat di mana saja, sama saja pada pandangan Allah. Allah melihat sentiasa. Waktu bersunyi-sunyi ke, waktu tengah orang ramai ke, dalam tempat mana yang tersorok macam mana pun, Allah Ta'ala sentiasa mendengar, melihat kita. Jadi yang kita nak, perasaan kita, makna syuhud, pandangan mata hati kita ni, bila kita yakin beriman Allah Ta'ala ini melihat, mendengar, dan gabung dengan semua sifat-sifat kesempurnaan Allah, maknanya kita mengenal Allah, kita mengenal dengan kita tahu sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Allah boleh buat apa saja kepada kita. Duduk tengah-tengah macam ni, buk, rembah jatuh, sebab Allah berkuasa. Allah tahu tak kita duk buat apa lah ni. Kalau kita buat baik, alhamdulillah. Tapi kalau kita buat jahat pun, Allah Ta'ala tengok, Allah tahu. Allah berkuasa, Allah berkehendak apa nak buat kat kita.
Bila kita gabung-gabung, rasalah kebesaran Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala menguasai kita 100%. Kita tak ada apa sebenar-benarnya lah. Jadi kalau kita sedar macam tu, maka tentulah cukuplah Allah bagi kita kan. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billah. Cukuplah Allah tu sebagai wakil kita, sebagai penjaga kita, penolong kita, pelindung kita. Tapi kita ni bila kita makrifat kita, pandangan mata hati kita ni terhijab, kita selalu tak yakin kan? Tak yakin. Kadang-kadang apa-apa terlupa Allah. Kita rasa kita ni terdedah pada bahaya apa, tapi kita tak nampak Allah boleh tolong kita. Bila Allah tolong. Jadi ada satu video tunjuk satu orang tentera Israel. Jadi orang Palestin ni, dia berdepan dengan orang Israel ni. Orang tu tunjuk tak pistol lah, senapang dia kepala. Tapi bila dia letak macam tu, dia kata aku tembak hang bila-bila dah mati. Tapi dia senyum. Orang Palestin tu senyum, tak ada tanda takut. Lalu dia ni tak jadi tembak. Lepas tu dia tanya, kenapa engkau ketawa? Kau senyum ya? Dia kata, I only fear to Allah. Aku hanya takut kepada Allah. Fear of Allah. Dia kata cakap pun, dia bukan arti cakap, tapi dia cakap gitu, kau tu faham lah. Apa jadi? Dia tak jadi tembak. Tak jadi tembak. Yang akhirnya dia duk teringat-ingat kawan ni manusia ni macam mana boleh tak takut dalam keadaan tak pistol lah, tak senjata kat dia. Dan akhirnya orang Israel ni masuk Islam. Ini pasal dia sendiri, orang Israel tu yang masuk Islam tu, dia cerita baliklah pengalaman atau sebab kenapa, macam mana dia dapat hidayah. Tu dia sebab macam tu. Orang Israel yang kita marah. Sebab itu kita, kalau Bani Israel, orang Yahudi hari ni yang kita laknat, yang kita doakan kehancuran, boleh secara umum, tetapi secara individu, maka kita tetap boleh berdoa seseorang tu dapat hidayah. Kita tak mengkafir, kita tidak melaknat. Kafir memang kafir, dia tak Islam. Tetapi kita tidak melaknat secara individu, kerana hati manusia seorang, tak kira siapa, walaupun dia orang Israel, maka ada juga, ramai juga kalangan orang yang Allah Ta'ala bagi hidayah. Baik, jadi itu. Jadi pada kita yang pentingnya diri kita lah. Kita sentiasa merasai Allah mendengar kita waktu kita bercakap. Kita ni sembang rabur, makna tak ingat masa tu Allah Ta'ala duk dengar. Macam kita lah, kalau tok guru duk tepi kita nak sembang tu malu kan. Segan nak sembang mampu-mampu ni. Ini Allah, kalau satu orang yang sentiasa ingat, malaikat duk tulis pula apa yang dia cakap, tentulah. Tetapi jauhlah kita ni. Tapi setidak-tidaknya kita faham. Kalau kita ingat balik, aku ni kena lah, hari ni dah zikir banyak mana kan, banyak benda yang kita sepatutnya kita boleh buat tapi kita tak buat. Jadi kita tak mai keinginan kita nak buat sesuatu yang supaya kalau tadi Allah mendengar, kita naklah wirid zikir, bertahmid, bertakbir, puji Allah, membesarkan Allah, mentasbih, mensucikan Allah. Tu semua kalimah-kalimah yang sangat besar pahala dia. Jadi buatlah, jangan sampai tak ada apa. Tak. Saya tertarik bahawa ni orang duk tunjuk video Syekh Abdul Wahid Salam Bali.
Ha? Bayang. Dia orang tanya dia tentang syaitan yang ganggu manusia yang duk masuk dalam tubuh badan manusia. Jadi dia kata, saya satu ketika, dia cerita pengalaman dia, dia ruqyah pada satu orang yang tengah kena gangguan. Jadi bila dia ruqyah, jin yang dalam tubuh badan tu menjerit, tak tahan, dan dia nak keluar. Jadi Syekh Wahid ni kata, keluarlah. Dia kata, aku nak keluar, tapi aku nak masuk dalam hang pula. Baru aku keluar. Jadi Syekh ni kata, tak apa, janji hang keluar daripada badan dia. Tak apa, nak masuk. Jadi bila dah Syekh ni kata macam tu, tiba-tiba dia menangis. Jin ni pun boleh menangis. Dia apa macam manusia kan. Dia tahu sakit, dia tahu nak menangis. Jadi Syekh ni tanya, pasal apa pula? Tadi kata nak keluar, nak masuk dalam badan aku. Dia kata, aku tak boleh masuk dalam badan hang. Tak boleh masuk. Kenapa? Dia kata, kerana engkau beramal. Pagi tadi, subuh tadi, engkau dah baca dah awal-awal pagi subuh tu, baca kalimah-kalimah wirid zikir yang dengan sebab zikir engkau tu Allah Ta'ala melindungi engkau. Aku tak boleh masuk. Dia baca apa? Kalau ikut dalam warid hadisnya sebut, siapa-siapa yang baca 100 kali kalimah ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali. Baik, tu bagus kalau orang yang ada gangguan, selalu duk pergi berubat sana sini ni, ada gangguan, dia tu sendiri kena wirid sehari 100 kali. InsyaAllah bila dah duk amai baca 100 kali tiap-tiap hari dengan istiqamah, InsyaAllah Allah Ta'ala jadikan dia pendinding. Bahkan kalau ada gangguan-gangguan dalam tubuh badan dia, benda tu pun tak tahan duduk, dia keluar. Tapi kita ni tak biasa dengar 100 kali. Kita menung juga 100 kali banyak. Tapi tuan buat tengok berapa lama. Tak sampai 10 minit 100 kali tu baca. Kita baca dah lancar, tak sampai 10 minit habis lah. Kalau tengok TV 10 minit ni tak ada kata apa kan. Tapi nak wirid ni 100 kali, lamanya rasa. Tapi buat dia. Tu kata kita ni sebenarnya Allah Ta'ala bagi macam-macam. Baca dalam kitab Azkar bagi Imam Nawawi yang dihimpun semua, wirid-wirid, hadis-hadis maksud daripada Nabi, amalan kita tak terbuat. Tapi biarlah ada sikit sebanyak supaya Allah mendengar kalimah-kalimah yang dia redha pada kita, yang malaikat tulis dalam buku catatan amal kita, supaya di akhirat nanti bila bentang dengar, tengok balik, seronok kita, apa rasa leganya, ada rupanya. Tapi kalau tak ada, baik. Jadi begitu jugalah sifat kalam. Sifat kalam ni ada jadi isu tentang sifat berkata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada kita gini sudahlah. Macam tadilah, kalau Allah Ta'ala tak ada sifat berkata-kata, itu sifat kekurangan. Kalau makhluk manusia ni dia tak boleh bercakap, itu makna dah cacat. Dia tu orang yang OKU. Jadi Allah Ta'ala maha suci, Allah daripada kekurangan. Jadi Allah ni berkata-kata, dia bercakap. Sebab itu dalam hubungan dengan kisah Nabi Musa, Allah Ta'ala sendiri menyatakan sini dalam surah An-Nisa, wa kallama Allahu Musa taklima, dan bercakap oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa taklima, sebagai cakap yang hakikat. Mana betul, memang betul Allah bercakap, bukan dengan perantaraan apa-apa. Makna
Itu menunjukkan sifat kalam Allah ni, Allah cakap semua. Cumanya bila tiap-tiap satu sifat yang kita sebut menyamai makhluk pada makna, tapi hakikat dia lain. Tang ni ada juga orang kata, oh, yang ni kita boleh sama pula. Makhluk kita manusia dengan Allah, kita ada sifat bercakap, Allah Ta'ala ada sifat bercakap. Kita boleh melihat, Allah boleh melihat, sama. Tapi pasal apa tak boleh sebut? Tak boleh sebut Allah duduk atas aras, kita duduk atas ni, duduk atas lantai. Tak boleh kan sebut gitu. Kita kata ini sifat-sifat ma'ani ni, kalau kita kata kita nafikan makna zahir ni, makna zahir bercakap semua, kalau kita nafikan pada Allah, dia membawa kepada kekurangan. Kalau tak ada, dia kena ada sifat melihat. Melihat sungguh, melihat. Cumanya kaifiat tu kita tak tahu. Kaifiat kita tak tahu. Maknanya cara melihat macam mana, cara mendengar macam mana, cara bercakap macam mana. Yang tu kena kosongkan langsung persamaan dengan makhluk. Bercakap, baik itu kita kata bila Allah bercakap, Allah cakap, Allah bukan jenis bersuara, bukan jenis berhuruf. Kita bercakap ni, bila kita bercakap bahasa yang boleh difahami ni, dia adalah susunan daripada huruf-huruf. Kan? Kita bercakap, kita tak nak fikir, tapi sebenarnya cakap-cakap yang boleh difahami ni boleh diheja. Saya sedang bercakap, S-A-Y-A, saya. Kalau bukan bercakap, dia bunyi macam tu je, dia tak ada susunan huruf. Orang tak faham dia nak cakap apa, dia nak kata apa. Naik heja boleh lah, H-M-M, tapi pun dia tak bunyi secara betul. Kita punya tabla, punya gendang, pung. Yang tu bukan cakap, itu bunyi. Dia tak ada susunan huruf bunyi. Jadi Allah Ta'ala dia bercakap, tapi bukan berhuruf. Tak sama. Itu cakap makhluk, berhuruf, bersuara, ada susunan, dulu kemudian. Dulu Allah cakap, sekarang kita tak boleh nak bayang dia. Kita tak bahas yang ni. Cuma kita kata Allah cakap. Seperti mana tadi Allah melihat. Melihat macam mana? Perantaraan ada cahaya, dekat, jauh, tak ada hijab, dinding dan sebagainya. Tak, kita tak tahu. Tapi bayangkan, Allah Ta'ala melihat segala sesuatu, depan, belakang, atas, bawah, dalam, luar, dekat, jauh, semua Allah Ta'ala lihat. Maknanya alamnya keseluruhannya Allah tengok setiap saat. Dalam bumi mana, di atas langit mana, Allah Ta'ala tengok. Hakikat macam mana kita tak tahu. Itu juga mendengar kan. Baik, jadi Allah Ta'ala bercakap, maka pada kita yang paling dekat dengan kita, Allah Ta'ala bercakapnya, kita kata Al-Quran tu kalam Allah. Al-Quran adalah kalamullah. Sebab itu kita kena beradab bila kita membaca Al-Quran. Kita bayangkan ini adalah percakapan Allah kepada kita, kepada kita. Apatah lagi dalam keadaan kalau ayat khabar, cerita, Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang rasul-rasul. Kalau ayat perintah, maknanya kita kena rasa Allah perintahkan kita, aqimus solah, dirikan semayang, Allah suruh kita semayang. Jadi kita kena bayangkan begitu. Tapi bukanlah Allah macam tadilah, bukan Allah Ta'ala bercakap, oh Allah bercakap bahasa Arab, dia baca Quran. Tak. Bukan jenis bahasa pula, kita tak tahu. Tapi bila cakap Allah, macam tadi Allah Ta'ala bercakap kepada Nabi Musa, Nabi Musa faham. Dia dengar macam mana? Dengar suara Allah? Tak tahu. Bukan jenis suara.
Tak tahu. Jadi Al-Quran itu adalah kalam Allah. Maka orang bahas pula, ada orang nak pergi bercelaru pula. Kalam Allah, kalau kata kalam Al-Quran, Quran bukan baharu, katalah naskah Quran, kan? Begitu. Zaman Imam Ahmad bin Hanbal diuji tentang zaman Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Jadi Imam Ahmad kata Al-Quran adalah kalam Allah yang qadim. Kalam Allah yang qadim. Ini perbahasan zaman dulu. Orang tak bahas lah zaman Allah. Orang bincang tentang kandungan Al-Quran itu. Quran itu datang daripada Allah. Yang tu jelas kan? Yang tu wajib beriman. Al-Quran ni adalah kalam Allah, datang daripada Allah 100% dalam keadaan tulen seperti mana dia diturunkan pada awalnya, begitulah hari ini. Tak ada sesuatu pun yang berubah. Itu kita wajib beriman. Tapi zaman itu Imam Ahmad ini dia tak mau orang keliru ataupun jadi salah faham tentang Al-Quran kalam Allah. Maka dia pertahankan dengan mengatakan dia adalah kalam Allah yang qadim. Dia bukan makhluk. Kalau makhluk ni boleh berubah-ubah lah pula nanti. Jadi kalau dalam tempat ilmu lah, orang semua orang jadi suka duk uji-uji pula. Dia tunjuk Quran, dia punya Quran. Ni Quran, naskah Quran katakan. Ini apa dia? Dia kata ni kulit Quran, naskah Quran, helaian Quran, retas apa semua ni, cok tulisan. Ini makhluk lah kita kata. Tak kita duk pegang ni. Yang tu makhluk. Betul lah, naskah Quran ni makhluk. Sebab manusia cetak, buat jilid dan sebagainya. Kan kata macam tu je lah. Tetapi dia menunjuk kepada kalam Allah yang qadim. Baik tu Al-Quran ni yang asalnya ditulis kalam Allah ini dalam Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz kemudian diturunkan pada malam Qadar, Lailatul Qadar. 30 juzuk tu buat turun ke langit dunia. Ini pun kita kena tahu sikit sebanyak bagaimana Al-Quran tu diturunkan. Daripada Lauh Mahfuz buat turun ke langit dunia, tempat nama Baitul Izzah. Malaikat Jibril buat turun. Lepas tu dia kata inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami, kata Allah, anzalnahu, kami turun akan dia Al-Quran. Quran 30 juzuk fi lailatul qadr, pada malam qadar. Malam tu mana peristiwa yang turun tu malam qadar. Cuma tiap-tiap kita ni Lailatul Qadar ni Allah Ta'ala jadikan dia tiap-tiap tahun sebagai kelebihan di bulan Ramadan. Bukan turun Al-Quran tu dah, turun tu sekali tu je. Itu kita beramal di mana Allah Ta'ala bagi tahu pula malam qadar tu apa, lebih baik daripada 1000 bulan kalau kita beramal pada malam tu. Tiap-tiap bulan ada sekali, tiap-tiap tahun sekali pada malam qadar tu. Sampai dapat dia beramal lebih baik daripada 1000 bulan lagi malam tu, satu malam beramal. Tapi tentang Al-Quran tu pada malam tu bawa turun ke mana? Bawa turun daripada mana ke mana? Kan dah bawa turun mana? Atas turun ke bawah. Daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Jadi daripada langit dunia itulah kemudiannya dibawa turun pula oleh malaikat Jibril berperingkat-peringkat, sikit-sikit, antaranya sesuai dengan peristiwa-peristiwa tertentu yang telah maklum dalam ilmu Allah. Allah tahu dah apa nak jadi. Jadi dia tally lah, ayat tu dah ada dah. Bila berlaku satu, ayat tu turun sesuai dengan peristiwa tu baru berlaku. Dia Quran dah ready dah. Sebab itu kita kata Allah Maha mengetahui pada perkara yang akan berlaku. Quran dah sebut dah benda akan berlaku. Jadi bila berlaku turun. Maka sebab tu turun kita pakai
sababun nuzul, sebab turun ayat. Berlaku punya turun ayat Quran. Quran daripada mana? Malaikat Jibril buat turun daripada Baitul Izzah di langit dunia. Jadi menunjukkan kepada kalam Allah. Dia menunjukkan. Jadi macam kita lah ni, naskah Quran tu yang ni makhluk. Kita baca tu pun yang bunyi tu pun makhluk. Tapi dia menunjuk kepada kalam Allah. Baik. Jadi kiranya habis tentang sifat ma'ani, dan kita tak bincanglah di sini. Sifat maknawiyahnya, perbahasan kefahamannya sama sahaja. Seperti mana sifat ma'ani, sifat qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Baik, jadi nantinya kita masuk pada last sekali. Kita himpunkan segala makna sifat 20 itu dalam makna, dalam kalimah la ilaha illallah, supaya nantinya bila kita berzikirlah, kita zikir dengan penuh pengertian, penuh makna, bukan sekadar terjemah. Kebanyakan orang dia faham makna la ilaha illallah, dia terjemah gitu je. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Tapi orang yang mengaji, dia faham bila dia sebut la ilaha, ilah tu apa, Allah tu apa, yang dia nafi tu apa, yang diisbatkan Allah tu macam mana pula. Tadi nafi. Itu kalau orang yang tak faham, dia sebut la ilaha, tidak ada Tuhan. Allah tu bukan Tuhan kan, yang kata tak ada Tuhan. Dia keliru. Jadi walaupun nampak senang sebut, tapi kalau tak mengaji boleh keliru lah, keliru. Jadi kalau keliru nak beramal macam mana? Nak berzikir macam mana? Itu kena mengaji. Kita nak kuatkan tauhid kita, kita nak perbarui iman kita, banyakkan dengan zikir, tahlil, zikir la ilaha illallah. Kan? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan kamu sebut la ilaha illallah. Ulang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah masuk Isya, kita berhenti ya. Jadi insya-Allah kita sambung depan, tengok apa yang ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna jami'an minas su'ada, wa ja'alna jami'an ahlil jannah. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.